Nasional 8 edisi 2 September, paparan-paparan utama yang menanti anda malam ini. 9 lagi jenazah kembali ke tanah air. Baki 11 mayat rakyat Malaysia dicari. Pelajar IPTA wajib lulus bahasa Inggeris. Sama saya Fatil Hidayat Ghazali dan Nur Rashikin Abdul Rahman untuk perinciannya dalam Nasional 8. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. 9 lagi jenazah tragedi Nahas MH17 kumpulan ketiga tiba di Kompleks Bunga Raya Lapangan Terbang Antarabangsa KL KLIA pada 8.30 pagi dengan diberi penghormatan negara. Cuaca mendung disertai hujan renyai mengiringi istiadat penghormatan 7 warga Malaysia dan 2 warga Belanda. Dari pesawat. Jenazah yang tiba iaitu Kapten Wan Amran Wan Hussein dan Kapten Eugene Chu Jin Leong, Subashini J Ratnam, Kalamaya J Hus, Sanjit Singh Sandu, Muhammad Firdaus Abdul Rahim dan Lo Yan Hua. 2 jenazah warga Belanda iaitu Paul Hus serta Fan Shun Po adalah penumpang. Jenazah pertama diturunkan ialah Allahyarham Kapten Wan Amran Wan Hussein, diikuti penumpang Subashini J Ratnam dan yang terakhir ialah warga Belanda Fan Shun Po. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan isteri Datin Seri Rosmah Mansor berada bersama anggota keluarga untuk menyambut ketibaan jenazah yang diletak di dalam 5 buah keranda dan 4 bekas khas berisi abu. 7 daripada jenazah adalah warga negara Malaysia, 2 beragama Islam, manakala 5 lagi bukan Islam. Hadir memberi penghormatan menteri-menteri kabinet dan waris keluarga mangsa dan mereka bertafakur selama seminit, kira-kira 8.57 minit pagi. Jenazah juruterbang MH17 Allahyarham Wan Amran Wan Hussein disembahyangkan di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alam 10.30 pagi tadi. Solat jenazah diimamkan pemangku Imam Besar Ustaz Muhammad Hatar Ahmad yang dihadiri lebih 300 jemaah. Jenazah Kapten Wan Amran tiba di Masjid Negeri disertai ahli keluarga, rakan dari MES dan orang ramai. Allahyarham Kapten Wan Amran, 50 tahun berpengalaman sebagai juruterbang selama 20 tahun, adalah anak ketujuh daripada 11 beradik. Allahyarham meninggalkan isteri Mariam Yusof dan 2 anak lelaki. Turut hadir memberi penghormatan terakhir Menteri Besar Selangor Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim, Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Muhammad Khusrain Munawi dan Pengerusi Majlis Tindakan Persekutuan Negeri Selangor Datuk Sri Noh Omar. Jenazah kemudian dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Seksyen 21 Shah Alam. Manakala abu mayat mendiang Kapten Eugene Chu Jin Leong, 45 tahun, tiba di kediaman keluarganya pada pukul 10.20 pagi, disambut penuh hiba ahli keluarga dan rakan. Mengiringi jenazah Kapten Eugene dari Kompleks Bunga Raya, isterinya Ivy Loy, 42 tahun dan 2 anak mereka, Melvick, 13 tahun dan Scott, 10 tahun. Dalam pada itu, rakan setugas mendiang semasa di Akademi Penerbangan, Kapten Nur Azlan Makno menyifatkan Kapten Eugene seorang yang sangat baik dan prihatin terhadap rakan. Semasa di sekolah penerbangan, saya anggap sebagai seorang kawan yang sentiasa menghormati kawan-kawan yang lain. Dan dari segi tugas, dia seorang yang memang berdedikasi, sentiasa mementingkan keselamatan dan juga I can say perfection. Kapten Azlan Abu Bakar, 46 tahun pula, salah seorang juruterbang MH17 yang membawa pulang Kapten Eugene dan 8 lagi mangsa, menyifatkan perjalanan selama 12 jam itu sangat menyedihkan. Kami membesar bersama di dalam penerbangan Malaysia dan kami juga menghabiskan masa cuti bersama dengan aktiviti-aktiviti kami di luar bidang pekerjaan. Dan saya juga pernah terbang bersama dengan dia, dan kali ini saya juga terbang bersama dengan dia tetapi di dalam situasi yang berbeza dan tak boleh digambarkan dengan kata-kata bagaimana perasaan saya selama 12 jam lebih bersama Kapten Eugene.
Di tanah perkuburan Islam daerah Hilir Perak, Jalan Sultan Abdullah, Teluk Intan, jenazah pembantu juruterbang MH17 Muhammad Firdaus Abdul Rahim selamat dikebumikan 12 tengah hari tadi. Ahli keluarga, rakan sejawat, orang ramai serta Menteri Besar Perak, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir hadir memberi penghormatan terakhir. Jenazah Muhammad Firdaus dibawa terus ke tanah perkuburan sejurus selepas selesai solat jenazah di Masjid Al-Naim, Jalan Padang Tembak. Solat diketuai Imam Masjid Abdul Rahman Abdul Razak bersama 500 jemaah. Terdahulu sewaktu istiadat penghormatan jenazah tragedi MH17, Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah berangkat memberi penghormatan terakhir. Jenazah pasangan Paul Hus dan Subashini J. Ratnam serta anak perempuan mereka, Kela Maya J, ditempatkan di Pusat Peringatan Nirvana Sungai Besi sehingga 5 September sebelum disemadikan di Semenyih. Jenazah tiba pada jam 11.30 pagi. Mendiang Paul Hus berusia 38 tahun, warga negara Belanda, bertugas sebagai pengurus di sebuah syarikat milik Belanda di Malaysia. Isterinya, mendiang Subashini J. Ratnam, 38 tahun, merupakan seorang pelakon dan penggiat seni teater. Jenazah anak pasangan mendiang itu, Kela Maya J. 2 tahun, turut dibawa pulang. Abu mayat pasangan suami isteri Lo Yan Hua dan Fan Shun Po tiba di Pulau Pinang tepat pukul 10.49 pagi di tapak DCA lapangan terbang terbangsa Bayan Lepas Pulau Pinang dengan menggunakan helikopter TUDM EC-725. Sejurus tiba, 6 anggota tentera menerima 2 keranda abu mayat dengan penuh istiadat sebelum kesemua dari pelbagai bangsa bertafakur selama seminit mengikut kepercayaan masing-masing. Tepat pukul 11.17 pagi, abu mayat mendiang Lo Yan Hua dan Fan Shun Po diiringi seramai 44 tentera diketuai Panglima 6 Brigadier Jeneral Muhammad Zakaria Yadi menuju ke kenderaan khas untuk dibawa ke Kek Lok Si untuk disemadikan. Abu mayat kemudian tiba di Dewan Peringatan Kek Lok Si kira-kira pukul 11.50 pagi tadi dengan menaiki kereta mayat. Kira-kira 50 orang hadir untuk memberi penghormatan terakhir kepada pasangan suami isteri itu. Selepas upacara keagamaan diadakan mengikut agama Buddha, abu mayat Lo dan Fan disemadikan di tingkat 4 bangunan tersebut. Sementara abu mayat mendiang Sanjit Singh Sandu tiba di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Macang Bubuk pada pukul 2.15 petang sebelum dibawa ke kediaman keluarga mendiang. Anak kelahiran Bukit Bertajam itu diberi penghormatan oleh 2 regimen semboyan diraja dari Kem Sungai Ara, Pulau Pinang. Antara orang kenamaan yang hadir ialah Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Wee Ka Siong dan Naib Presiden MCA Datuk Paduka Chew Mei Fan. Abu mayat akan dibawa ke Batu Uban, Pulau Pinang esok untuk persemadian terakhir. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berharap keluarga mangsa pesawat MH17 yang menerima jenazah orang tersayang mereka hari ini supaya kekal tabah. Datuk Seri Najib menyatakannya dalam tweet terbaru di laman Twitternya. Dalam perkembangan sama, 11 lagi mayat rakyat Malaysia masih berada di lokasi nahas MH17 di timur Ukraine. Justru, Malaysia akan bekerjasama dengan Pakatan Perjanjian Atlantik Utara NATO, Ukraine, Rusia, Amerika Syarikat dan puak pemisah pro-Rusia untuk masuk ke lokasi nahas yang masih dalam kancah peperangan. Ya, Menteri Pertahanan Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein berkata walaupun usaha itu dilihat amat sukar tetapi perbincangan dilakukan untuk mencari dan membawa mayat keluar. Kalau sekiranya perkara yang mustahil boleh kita lakukan kalau semua pihak yang terlibat boleh bersetuju untuk ceasefire. Tak tahu berapa lama untuk kita masuk ke kawasan Naas itu, kita tak perlu sampai perkara yang sekarang ni merupakan perkembangan yang kita pantau secara dekat dari konteks MINDEF dan ketenteraan. Tetapi yang untuk MH17 ni dengan kawan-kawan saya, yang paling penting ialah lokasi Naas. Itu saya rasa kalau kita boleh asingkan
dengan peperangan di sana, mungkin kita dapat usahakan lebih baik daripada apa yang telah pun saya rasa alhamdulillah bukan perkara yang mudah. Beliau dan Menteri Pengangkutan Datuk Seri Liau Tiong Lai ditemui selepas istiadat penghormatan kumpulan ketiga jenazah tragedi pesawat MH17 di KLIA. Kita telah mengenal pasti 32 jenazah dan 11 lagi masih dalam kita masih lagi mencari lah. Dan kita tahu juga di Pusat Hilversum ada lagi lebih 100 lebih parts yang belum dikenal pasti. Apabila kita kenal pasti semua, kita akan tahu berapa ramai yang kita boleh dapat daripada all the body parts. Dan yang selainnya, kita seperti yang dikatakan Datuk Seri Hisham tadi, kita perlu masuk ke lokasi. Kita masih perlu lagi masuk ke lokasi di Ukraine Timur untuk mencari seramai yang boleh. Kita tahu bahawa sehingga sekarang ramai lagi yang belum dapat kita kenal pasti. KWSP rekod peningkatan 13.47% pendapatan pelaburan menjadi 10.4 bilion ringgit suku kedua. Laporannya seketika nanti. 4 objektif utama digariskan Perdana Menteri dalam membangunkan pendidikan tinggi yang membawa kepada kejayaan dan kekayaan negara selain modal insan yang mampu bersaing di peringkat global. Dua daripadanya mewujudkan pusat penjanaan ilmu dan guna tenaga yang dapat membawa serta mengisi wawasan negara. Menurut Datuk Seri Najib Tun Razak, pusat penjanaan atau khazanah ilmu yang tertinggi itu mesti bertapak di negara ini dan seterusnya diperkembangkan. Kerajaan juga mahu guna tenaga yang dapat membawa dan mengisi wawasan, transformasi dan cita-cita negara dalam menghadapi abad ke-21 serta persaingan sengit masa kini. Persaingan global yang lebih sengit lagi ini menuntut untuk kita menjana melahirkan guna tenaga yang boleh ditempatkan sebagai mereka yang mempunyai kemampuan dan syarat-syarat yang cukup dalam persaingan global yang semakin sengit. Objektif ketiga ialah melahirkan generasi terdidik dan bukan hanya sekadar mempunyai kelulusan akademik semata-mata. Dan objektif keempat ialah peranan ahli akademik yang tidak kurang pentingnya dalam membantu negara menjana kekayaan melalui kerjasama dengan industri. Melalui penjanaan kekayaan, negara akan dapat mendirikan lebih banyak universiti dan institusi pengajian tinggi. Seterusnya, melonjakkan lagi peranan sektor pendidikan ke aras lebih tinggi. Perdana Menteri berucap pada Majlis Anugerah Akademik Negara AAN 2013 edisi ke-8 di Putrajaya. Turut hadir Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Pendidikan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kemuncak majlis, Datuk Seri Najib menyampaikan anugerah tokoh akademik negara kepada Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Muhammad Rashdan Baba. Beliau adalah Naib Chancellor pertama Universiti Kebangsaan Malaysia selama 3 tahun bermula 1969 dan kemudian menjadi Naib Chancellor pertama Universiti Pertanian Malaysia pada 1971 hingga 1982. AAN diperkenalkan pada tahun 2006 dan sehingga kini 41 ahli akademik telah menerima pengiktirafan. Warga pendidik di sekolah maupun di institusi pengajian tinggi perlu sentiasa mencari pendekatan inovatif bagi menggalakkan penyertaan pelajar sewaktu proses pembelajaran. Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang juga Menteri Pendidikan berkata antara kaedah yang mungkin boleh diteroka ialah kursus terbuka dalam talian melibatkan penyertaan interaksi pengajar dan pelajar. Pengisian media dan nota yang diintegrasi berupaya meningkatkan akses kepada pembelajaran tanpa batasan masa dan ruang, di samping mampu mengurangkan kos serta menjimatkan masa. Semua tokoh pengajaran anugerah akademik negara sebelum ini memangnya memperlihatkan anjakan paradigma dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Mereka telah berjaya beralih
daripada pendekatan mengajar secara chalk and talk kepada memudah cara pembelajaran menerusi penggunaan pelbagai pendekatan inovatif yang menggalakkan penyertaan pelajar sendiri dalam proses pembelajaran. Kita perlu akur yang pendekatan pengajaran abad yang ke-20 tidak lagi sesuai dengan pelajar dan upayaan yang perlu dipupuk pada abad yang ke-21. Beliau menjelaskannya di Majlis Anugerah Akademik Negara 2013 edisi ke-8 Kementerian Pendidikan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC. Penuntut Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA akan diwajibkan lulus mata pelajaran Bahasa Inggeris. Ya, perincian dan bila akan dikuatkuasakan akan diputuskan kerajaan kelak. Menurut Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, perkara tersebut juga dipersetujui Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak minggu lepas. I think we can actually do something more than we have done at the university level, Vice Chancellor. To make sure that before the leave universities make English beside Bahasa as a compulsory subject to pass, to communicate. Actually, this is a new policy decision I'm announcing today. Tegas Tan Sri Muhyiddin yang juga Menteri Pendidikan, graduan perlu mahir berkomunikasi dalam bahasa Inggeris bagi memenuhi tuntutan pasaran kerjaya. Tan Sri Muhyiddin berucap merasmikan program kerjasama kolaborasi industri edisi kedua di Akademi 2 di Cyberjaya. Program disertai 139 graduan daripada 6 universiti dan Yayasan Saim Dabi bersama 6 syarikat multinasional. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP merekodkan peningkatan 13.47% pendapatan pelaburan menjadi 10.4 bilion ringgit bagi suku kedua berakhir 31 Jun 2014. Iklim pelaburan pasaran baru muncul serta persekitaran global yang bertambah baik memudahkan KWSP melaksanakan pelaburan serta aktiviti pengambilan untung. Ketua Pegawai Eksekutif Datuk Syahril Ridza Rizwan dalam satu kenyataan berkata, KWSP berjaya mengekalkan momentum suku sebelumnya dipacu ekonomi Malaysia yang stabil dan memberangsangkan. Dana persaraan terbesar di Malaysia itu akan terus mempelbagaikan pelaburan alternatif termasuk aset sebenar mewakili infrastruktur dan hartanah. Pada tempoh dikaji, pelaburan dalam infrastruktur dan hartanah menyumbang 14.92 bilion ringgit atau 2.44% daripada jumlah keseluruhan aset pelaburan KWSP. Datuk Syahril berkata, ekwiti domestik dan antarabangsa menjana pulangan pelaburan bernilai 6.49 bilion ringgit, naik 16%. Pinjaman dan bon pula merupakan penyumbang kedua terbesar bagi pendapatan pelaburan dengan pulangan berjumlah 1.85 bilion ringgit. Penubuhan Bank Islam Mega perlu memenuhi objektif dalam menyokong dagangan antarabangsa serta aktiviti pelaburan merentas sempadan. Tegas Gubernur Bank Negara Tan Sri Dr. Zati Akhtar Aziz, Bank Islam Mega juga perlu mempunyai skala dan kebolehan dalam mengantarabangsakan sektor kewangan Islam. That is why we would like a mega bank who has the scale and ability to do that. Because when an institution is small, they are focused mainly on domestic areas, whereas we want to see internationalization and enhance our financial and economic connectivity with other countries. Beliau berkata demikian sewaktu mengulas mengenai cadangan lesen Bank Islam Mega oleh CIMB Group, RHB Capital Berhad dan Malaysia Building Society Berhad. Dalam ucap tamanya pada Majlis Perasmian Forum Kewangan Islam Global 2014, Tan Sri Zeti berkata bank-bank Islam berpotensi meluaskan peranan meliputi pelaburan pengantaraan. Perniagaan bank katanya memerlukan kepelbagaian bagi menawarkan perkhidmatan melepasi pengantara kredit sehinggalah kepada pengantara pelaburan yang membolehkan kaedah alternatif
kontrak perkongsian risiko digunapakai. Dalam melaksanakan pengantaraan pelaburan, institusi perbankan Islam bukan hanya mengukuhkan hubungan aktiviti keuangan dan ekonomi sebenar, malah turut menyumbang kepada pertumbuhan yang lebih inklusif dan seimbang. Esok hari terakhir untuk menghantar senarai nama calon bagi Menteri Besar Selangor dan perkara itu telah pun dititahkan Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah sebelum ini. Bagi pensyarah Sains Politik UKM, Profesor Madya Dr. Syamsul Adabi Mahmad melihat kepada situasi semasa PKR dan DAP mungkin menghantar seorang calon tunggal iaitu Presiden PKR Datin Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Manakala bagi PAS pula adalah sebaliknya. Namun begitu, saya juga mengandaikan bahawa kemungkinan untuk PAS mengantar 2 atau lebih calon itu ada berasaskan kepada situasi perbincangan semasa bahawa PAS akan meraihkan surat daripada pihak istana untuk menghantar juga calon Menteri Besar dalam kalangan parti PAS. Isu MB Selangor boleh diselesaikan dengan mudah iaitu PKR, DAP dan PAS hanya perlu memenuhi permintaan istana iaitu menghantar 3 nama calon. Apapun ia bergantung kepada keputusan yang akan dibuat oleh Sultan Selangor. Selain itu juga kuasa mutlak Sultan untuk menyelesaikan isu ini tertakluk kepada perbincangan dan nasihat ahli Majlis Mesyuarat Istana itu sendiri. Ujarnya lagi, jika ketegangan yang berlaku antara parti Pakatan dan Istana masih tiada jalan penyelesaian, maka cara terbaik adalah dengan membubarkan DUN. Rakyat dilihat begitu bersemangat ketika menyambut Hari Kemerdekaan Negara ke-57 Ahad lalu di Dataran Merdeka Kuala Lumpur dan di serata lokasi di seluruh negara. Orang ramai membanjiri lokasi acara sambutan sejak awal pagi. Ya, ini bukti semangat kesatuan dan kecintaan negara yang tetap teguh di sanubari rakyat segenap lapisan kaum. Meskipun negara masih dalam suasana duka kerana tragedi MH370 dan MH17, semangat untuk menyambut kemerdekaan tetap membara di jiwa rakyat. Lagu Di Sini Lahirnya Sebuah Cinta yang dipilih sebagai lagu tema sambutan tahun ini dinyanyikan semua yang hadir di Dataran Merdeka dengan penuh gairah dan teruja, disusuli dengan kibaran jalur gemilang. Ada yang datang membawa keluarga sambil menconteng jalur gemilang di muka. Ada pula memakai baju bendera kebangsaan buatan sendiri dan tidak terkecuali golongan OKU yang tidak mahu ketinggalan memeriahkan acara sambutan. Keberangkatan yang di-Pertua Agong Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah dan Raja Pemaisuri Agong Tuanku Hajah Aminah, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak serta barisan Kabinet bersama rakyat jelata menyerikan lagi acara penuh warna-warni itu. Hadirin turut bertafakur selama seminit sebagai memperingati jasa dan pengorbanan perwira terdahulu. Perpaduan rakyat dan keharmonian kaum terserlah dalam persembahan choir terdiri 2,280 peserta. Paling mempersonakan, persembahan padang dijayakan oleh 2,240 peserta yang membentuk formasi unik perkataan dan logo-logo berkaitan kemerdekaan. Golongan kanak-kanak antara mereka paling teruja menyaksikan sambutan kemerdekaan negara di Dataran Merdeka. Animasi Upen Ipin, 2 watak yang sinonim dengan kanak-kanak, menjadi ikon terbaru memupuk rasa kecintaan kepada negara. Sementara itu, Jalan Tuanku Abdul Rahman mengulangi sejarahnya apabila dipilih sebagai lokasi persembahan Memori Chowkit Road 2.0. Hampir 30,000 orang menyaksikan persembahan Memori Chowkit Road itu yang mengangkat lagu-lagu patriotik serta lagu-lagu Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad sebagai pengisian acara. Memori Chowkit Road 2.0 itu merupakan antara acara kemuncak sempena sambutan Hari Kemerdekaan Negara yang berlangsung selama 3 hari berturut-turut. Keseluruhan acara tersebut berjaya mengembalikan nostalgia yang pernah dicetuskan Allahyarham Datuk Sudirman yang pernah diadakan di lokasi sama pada 1986.
Yang di-Pertuan Agong Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah berangkat ke istiadat persembahan watikah pelantikan 4 bakal Ketua Perwakilan Asing ke Malaysia di Istana Negara. 4 perwakilan asing itu ialah Carlos Dominguez Diaz dari Spanyol, Daniel Dargen Belgium, Benjamin Clement Ekhan Ghana dan Kang Chol dari Korea Utara. Turut hadir Timbalan Menteri Luar Dato' Hamzah Zainuddin dan Ketua Setiausaha Kementerian Luar Dato' Othman Hashim. Carlos Dominguez Diaz dari Spanyol sebelum ini berkhidmat sebagai Setiausaha Agung bagi Perikanan di Kementerian Pertanian, Makanan dan Persekitaran. Daniel Dargen pula dari Belgium pernah menjadi Duta Belgium ke Gabon dan Angola. Manakala Benjamin Clement Ekhan dari Ghana pernah bertugas sebagai Ketua Menteri di Kementerian Pengangkutan dan Komunikasi serta dilantik menjadi Setiausaha Kabinet Ghana. Kang Chol dari Korea Utara pernah berkhidmat sebagai Setiausaha pertama di Kedutaan Korea Utara di Somalia dan jawatan sebelum ke Kuala Lumpur beliau adalah Ketua Pengarah Pentadbiran di Kementerian Luar. Tuanku Abdul Halim turut berkenan mengurniakan watikah pelantikan kepada 4 bakal Duta Besar dan Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke luar negara. Mereka adalah Datuk Lim Kim Eng yang akan bertugas di New Zealand, Rahimi Harun, Brazil, Datuk Saiful Azam Martinus Abdullah, Croatia dan Datuk Ruslan Abdul Rahman, Azerbaijan. Yang di-Pertuan Agong Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah dan Raja Permaisuri Agong Tuanku Hajah Aminah akan melakukan lawatan negara 6 hari ke China mulai esok. Seri Paduka berdua akan melakukan lawatan rasmi 3 hari di Beijing dan seterusnya ke Hangzhou. Laporan Nur Rashidah Muhammad Sharif di Beijing, China. Lawatan negara oleh baginda berdua adalah sebagai membalas lawatan rasmi Presiden Republik Rakyat China Xi Jinping ke Malaysia pada Oktober tahun lalu. Ia juga sempena 40 tahun hubungan diplomatik Kuala Lumpur-Beijing. Keberangkatan tiba Seri Paduka berdua dan delegasi esok akan disambut Duta Malaysia ke China Datuk Iskandar Sarudin dan Timbalan Menteri Luar China Yu Zhenmin. Baginda akan diiringi Menteri Pendidikan II, Datuk Seri Idris Jusof. Upacara sambutan rasmi akan diadakan di Great Hall of the People pada Khamis. Baginda kemudiannya akan menerima menghadap Presiden Xi Jinping dan seterusnya mengadakan pertemuan 4 mata. Yang di-Pertuan Agong kemudiannya akan diraikan dalam jamuan negara di bangunan yang sama. Pada Jumaat ini, Baginda akan mencemaduli ke Majlis Santapan bersama masyarakat Malaysia di China. Lautan negara ini juga akan dilengkapkan dengan lautan ke beberapa tempat bersejarah di Beijing. Nur Rashidah Muhammad Sharif, Beijing, China. Perkembangan sukan tempatan, perjuangan Piala Malaysia dan tenis terbuka Amerika Syarikat bersama Nurul Fatihah Abdul Hamid. Selepas ini. Ya, silakan Nurul. Terima kasih Fadil dan juga Syikin, dan kita lihat antara yang menarik malam ini. Selangor berdepan nanti peluang ke suku akhir. Tenis terbuka Amerika Syarikat, Djokovic, Wawrinka, Murray ke suku akhir. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Sukan Nasional 8 malam saya mulakan dengan persiapan pasukan menjelang perlawanan terakhir kumpulan D. Selangor berdepan penyingkiran awal buat kali kedua dalam tempoh 2 tahun apabila turun berdepan T-Team di Shah Alam malam esok. Misi wajib menang harus disempurnakan barisan Mahmud Durakovic andai mahu mengiringi PDRM ke suku akhir. Walaupun menegaskan tiada tekanan dihadapi, namun sedikit merisaukan pengendali dari Yugoslavia ini adalah kecederaan beberapa tonggak utama. We want to win. It's up to us. It's not we don't let anybody else dictate our future. It's up to us. If we win, we qualify. So, but you know, we have a few injuries and hopefully Hazwan will be okay. Sharon, he's got an ankle injury. Afiq, he's got an elbow injury, he's out, and so is Hadiyaya, he's just had an operation. So we don't have a lot of players to choose from on the bench, but we'll see tonight what happens at training. So
Nasib The Red Giants sama ada layak ataupun tidak ke suku akhir hanya ditentukan pada aksi terakhir peringkat kumpulan esok. Seandainya tewas, pencabar terdekat Sam Darby berpeluang layak sekiranya berjaya menundukkan juara Liga Perdana PDRM. Skuad kendalian Ismail Zakaria itu hanya dibezakan satu mata dengan Selangor yang kini berada di tangga kedua kumpulan dengan 7 mata. Aksi Selangor menentang T-Team berlangsung esok malam di Stadium Shah Alam, manakala PDRM melayang kunjungan Sam Darby di Stadium Paroi, Negeri Sembilan. Di kem Sang Helang Merah, hanya kemenangan mampu membawa bekas juara ini ke suku akhir Piala Malaysia tanpa perlu memikirkan perlawanan Terengganu dengan Sarawak. Kedah yang memungut 7 mata kini di tangga ketiga kumpulan B, sementara lawannya Perak berada di tangga teratas dengan 8 mata. Perak hanya memerlukan 1 mata untuk mara, sekaligus tugas sukar buat skuad bimbingan Tan Cheng Ho. Memang kita tak ada jalan lain, kita terpaksa menang untuk confirm kita punya tempat yang untuk ke laluan skuad akhir, dan saya yakin pemain-pemain sudah berkeyakinan dan bersemangat tinggi untuk bermain di tuan rumah nanti, dan kita tidak boleh katakan Perak itu adalah satu pasukan yang lemah, tetapi mereka adalah rata-ratanya pemain yang bagus juga kerana mereka adalah daripada pasukan Liga Super. Apapun pertembungan dua negeri utara ini pastinya menarik selepas kedua-dua pasukan masih berpeluang ke suku akhir. Sebentar lagi RTM akan menyiarkan siaran langsung perlawanan di antara Pulau Pinang bertemu Angkatan Tentera Malaysia sejurus selepas berita nasional 8 malam. Sebelum itu kami bawakan jadual perlawanan hari ini dan esok untuk tatapan anda. Kita saksikan. Kemeriahan merdeka dapat dizahirkan dalam pelbagai cara. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi terkini, pameran 57 karikatur digital seniman dan seniwati legenda Malaysia julung kali diadakan. Paling menarik dan membanggakan, pameran tersebut tersenarai dalam catatan The Malaysia Book of Records. Diadakan sejak 3 Ogos lalu dan berakhir hari ini, pameran nyata mendapat sambutan menggalakkan daripada segenap lapisan masyarakat. Sebanyak 57 wajah seniman dan seniwati terutama dari era 40-an hingga 50-an digunakan sebagai subjek karikatur digital ini. Antara wajah yang dilakarkan termasuklah seniman agung Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, Puan Sri Saloma, seniwati Mariani dan Mak Dara. Pameran bertemakan Merdeka yang pertama bertepatan dengan sambutan kemerdekaan negara ke-57 dan bulan kemerdekaan Malaysia. Menurut pelakar seni digital karikatur Muhammad Khairul Anwar Abdul Rahman atau Katon Akari, beliau teruja untuk melakar karya seumpama itu kerana minat mendalam terhadap lakonan bintang-bintang legenda tersebut selain mahu memeriahkan sambutan kemerdekaan negara. Dalam perancangan kami sedang mengusahakan untuk bawa ke Jalan Ampas, sebab situnya bermulanya kira orang kata lakonan Jalan Ampas. Jadi akan bawa ke Jalan Ampas, Sungai Singapura, dan akan ke tempat kelahirannya Pembesar Pulau Pinang, Tan Sri P. Ramlee. Khairul yang berusia 33 tahun ini mengambil masa selama 10 bulan untuk menyiapkan kesemua 57 lakarannya itu. Hadir pada majlis penutupan itu adalah pengarah urusan Malaysia Book of Records, Tan Sri Datuk Danny Ooi.